Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah. And kepada hampa yang dah lama tengok aku punya channel ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. And aku doakan hampa semua sentiasa dirahmati Allah. Nak tahu kisah seram kali ni? Jom kita layan. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Okay, hi, Assalamualaikum hampa semua. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia here. So, hari ni kita nak menjemput seseorang yang selalu menumpang kepopularitian aku. Macam ayat dia kan. Aku nak jemput seseorang untuk kita punya konten malam ni. Dia adalah tetamu undangan. Siapakah beliau? Tiba tetamu undangan. Lambat lagi nak jadi tetamu undangan aku. Tapi itulah, tunggu perempuan ni punya dah lama. Keluar dia seorang perempuan. Tapi kadang-kadang macam confuse juga, perempuan ke lelaki ke. Risau kan, risau. So jomlah kita tunggu dia. Lambat betul. Okay geng, so aku dah jemput dah tetamu jemputan kita tu. Tetamu jemputan. So sekarang ni sebenarnya kita dah sampai dekat lokasi yang aku nak pergi. Tapi sekarang ni kami tengah ambil mood dulu. Sebabnya bila tengok rumah tu pun kami dah semacam sikit. So ni aku tengah nak U-turn balik lah. Tapi kan geng, dia punya jalan pun bapak creepy sih. Takut gila. Perumahan orang kaya tau. Tapi aku tak tahu kenapa orang kaya suka duduk tempat-tempat macam ni. Sebab dia punya vibe lebih kurang sama vibe dengan Bukit Tungku. Kalau hampa perasan lah, dia punya susah nak cakap geng. Engkau kau nak mic tak Ikau? Nanti dulu, dalam kereta tak apa. Aduh, hampa dah dengar dah suara tetamu jemputan aku. Alah, confirm lah hampa kenal. Siapa lagi yang selalu tumpah pemilih aku? Sawadi Caca. Cantik lah, boleh nampak. Nak kata nampak KL pun bukan tu. So tak apa, aku akan kesini sikit kameranya. Alright. Aku sikit perut lah. Aku sikit perut. Kata bapak. So tempat tersebut adalah cantik dah. Bapak cantik. Boleh lepak makan McD. Bapak. Ni rumah siapa? Bapak dia punya tiang. Risau tengok tiang dia. Kita tahu kita lagi. Bapak tinggi betul. Perumahan orang kaya geng. Tapi orang kaya suka duduk tempat-tempat jin bertendang. Aku pun tak faham. Sebab pemandangan. Okay geng, so kita dah sampai ke rumah tersebut. Rumah ni ada orang tak? Tak ada orang Macam tak ada orang kan? Boleh dah sewa. Tapi ada lampu bawah tu. So ini dia rumah dia geng. Kau nak masuk dalam kan? Habis tu? Kaki sini. Di sini. Okay geng. Ada kereta? Ya, memang ada kereta. Ada orang dah ni? Tak ada. So geng, Bismillahirrahmanirrahim. So kita dah sampai. Nama tempat ni adalah Banglo SG. Okay, aku rasa hampa semua dah tahu dah pasal Banglo ni. Kalau hampa harap untuk aku masuk ke dalam, aku tak berani nak cakap. bergantung kepada keadaan, tapi aku rasa kemungkinan tak kot, sebab
kami dekat sini semua bukanlah yang pandai agama. Sekarang kalau ada seorang keserupan, aku buka lagu Awi dekat dia. Aku tak mengaji, aku buka lagu Awi. So sekarang ni kami betul-betul berada dekat pintu pagar dia lah. Perasaan aku sekarang dia rasa macam berat hati. Tapi dia welcome. Yes, sebab benda tu aku rasa daripada Dia menunggu kita masuk ni. aku rasa daripada tempat kerja lagi. Tahu tak Nan, dekat tempat kerja tadi kan aku duk search pasal ni kan. Lepas tu aku buka lah YouTube yang orang pernah datang sini. And masa tu handphone aku ni tiba-tiba dia bergerak sendiri. Okay. Sebab aku search pakai laptop. So handset aku tu dia tiba-tiba terbuka IG sendiri, dia buka status sendiri. Sebab handphone aku tak pernah tau jadi macam tu. So dia buka status apa? Dia buka status orang dekat WhatsApp aku, dia buka random. Lepas tu bila status dia habis, tiba-tiba dia buka WhatsApp kau. Lepas tu tiba-tiba kan dia terbuka sendiri location yang aku hantar dekat kau. Lepas lagi dia tertutup, dia buka IG. Dia jadi benda-benda macam tu. Tengok weh, handset aku bergerak sendiri. Weh, handset aku tak pernah ada problem pun. Ni start jadi bila aku duk search pasal banglo Bukit Gasing, banglo SG tu. Lepas tu adalah aku buka video pasal yang dia orang pergi buat paranormal kat sana kan. Lepas tu tengoklah handset aku duk bergerak sendiri weh. Aku tak tahu kenapa. So daripada situ aku rasa macam ada benda yang dah menunggu. Sebab apa kan, masa aku buat paranormal dulu, leader aku selalu pesan, setiap kali kita niat pergi satu tempat, benda yang dekat situ dah tahu dah kita nak datang. So aku rasa sekarang ni benda tu sangat mengalu-alukan. And sekarang ni aku pelik satu benda tau. Sebab kawan aku baru je mai sini hari tu. And dalam footage dia, pagar full tertutup. Sekarang ni pagar terbuka luas So kalau katalah tiba-tiba lah polis lalu kan, sebabnya benda ni private property. So kalau nak kata dia charge kita buka pun taklah, sebab kita pun ada video menunjukkan yang bukan kita yang buka. And kita pun tak akan masuk ke dalam, terlampau ke dalam sangat lah. Mungkin kita akan buat konten dekat depan-depan ni je atas faktor keselamatan. Sebab kita tak tahu dekat dalam tu kotlah ada binatang buas ke apa kan. So sekarang ni kami akan cut dulu video untuk kami baca surah-surah penindih kami diri sendirilah. Aku beritahu kau ni. Aku lost sajak kursi tadi ni, nak baca tak lepas. Itulah tu. Aku dah start sakit dada. Tapi tak apa, kita jangan layan sangat. Biasalah dia bagi tekanan dekat kita. Tapi otak aku sangat jahat juga sekarang. Sebab aku mengharapkan ada penampakan, tapi aku tak nak nampak dengan mata aku. Biarlah terakam dengan handphone je. Teruknya aku. Okay lah. So nanti kami sambung balik apa konten kami dekat sini. Alright. Oh, inilah kereta yang dia orang cakap tu. Rumah dia memang besar Tapi aku takkan naik atas sebabnya first sebab bertangga. Aku pun memang semput lah nak panjat tangga. So kalau in case jadi emergency apa-apa memang aku tak larat nak lari lah. So memang bahagian bawah je kita orang akan cover. Minta maaf kalau expectation korang terlampau tinggi. Bibit-bibit. Pusing lah. Okay, so guys, sekarang ni kita ada dekat dia punya garage tempat parking kereta. So jom, ada benda yang aku nak cerita. Okay, so
kereta yang first ni adalah kereta jenama Alfa Romeo. Okay, aku akan ceritakan macam mana kereta ni boleh ada dekat sini. And kereta ni pula adalah kereta Porsche. Pemiliknya adalah isteri kepada owner rumah ni. Okay, so hampa nak tahu kah pasal kisah rumah ni? Jom. Recording. Start. Sabarlah aku nak start. Yang atas pokok tu jujur sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum hampa semua. So ya, dekat sinilah kita hari ni. Aku dah janji dengan hampa aku nak buat konten dekat Banglo SG. Tapi sebelum tu aku minta maaf banyak-banyak sebab aku tak akan masuk ke dalam. Di atas faktor aku kena memanjat tangga and aku masih dalam keadaan tak sihat. So aku tak nak ambil apa-apa risiko lah. Sebabnya kalau jadi apa-apa emergency nak berlari turun tu silap aku tak berlari, aku mengesok je turun bawah. Okay, so apa yang aku nak ceritakan pasal Banglo SG ni sendiri. Okay, aku rasa ramai je daripada hampa dah tahu kisah yang dah jadi dekat sini. And aku sendiri tak dapat nak buktikan kesahihan cerita tu. Tapi ramai je YouTuber ataupun blogger yang dah cover pasal rumah ni. Okay, kenapa Banglo ni nama dia Banglo SG? SG tu sendiri bermaksud Sanjay Gill. Okay, Sanjay Gill tu adalah pemilik rumah ni. Dia bekerja sebagai seorang doktor pakar and ada seorang bini lah, seorang isteri. Okay, so dia dengan isteri dia dah duduk dekat rumah ni dan berkahwin selama 10 tahun. Tapi mereka ni tak ada rezeki lah untuk ada anak lagi. So jiran-jiran keliling ni selalu dengar mereka ni bergaduh setiap malam disebabkan Sanjay ni dia teringin sangat nak ada anak, tapi bini dia yang aku ada terbaca satu cerita yang bernama Shalini tak mampu lagi nak bagi dia zuriat. Okay, so mereka ni hari-hari lah duk bergaduh apa semua sampai jiran-jiran dengar. Bini dia ni pun macam ada tekanan perasaan sikit lah. Yalah, siapa tak tekanan perasaan, dah kahwin lama tapi tak ada rezeki nak ada anak. Laki pula duk bising-bising kan nak anak apa semua. So bila dia pun ni selalu bergaduh, laki dia ni dah jadi macam malas nak balik rumah, dah jarang nak balik rumah. Mungkin dia malas nak bergaduh ke apa kan. Tapi sebenarnya laki dia ni ada simpan satu rahsia, yang mana laki dia ni sebenarnya ada skandal dekat tempat kerja. Okay, so mula-mula tak kantoi lah kerja si Sanjay ni yang ada skandal kan. Tapi bila lama-lama Sanjay ni tak balik rumah, jarang balik rumah apa semua, mestilah sebagai seorang bini ni ada shock something sampai dia upah penyiasat apa semua. Kantoi lah kata ada perempuan lain si Sanjay ni. Okay, so bila kata dah kantoi, si Sanjay ni sebenarnya ada niat nak ceraikan bini dia. So bini dia ni macam tak boleh nak terima. Sampai satu masa tu tiap-tiap malam dia macam menjerit, dia menangis. Sebab yelah tekanan perasaan kan. So ada satu masa tu bini dia ni pergi hospital untuk cari skandal si suami ni lah. Bila dah jumpa, dia ajak skandal tu untuk datang ke rumah, kononnya untuk berbincang lah kan. So bila dah cakap macam tu, skandal ni pun tak apalah, datanglah rumah. Okay, datang rumah. Okay, so part ni aku nak bagi tahu skandal si Sanjay Gill ni datang rumah ni naik kereta tu Alfa Romeo tu Okay, itulah kali terakhir kereta tu dipandu. Sebelum tu aku terlupa nak cerita kat hampa, rumah ni dah start kosong daripada tahun 2002 macam tu lah. Okay, so si skandal Sanjay ni pun datang rumah ni untuk berbincang dengan isteri dia. Masa tu Sanjay tak ada dekat rumah lah. Biasalah bila skandal berbincang dengan isteri ni, selalunya tak akan berakhir dengan perdamaian, mestilah akan bergaduh, bergocoh orang Kelantan kata. Lepas tu dia pun ni pun macam berkelahi lah, bertengkar lah. So bila dah sampai satu tahap kemuncak yang isteri Sanjay ni dah tak boleh nak sabar sangat, dia ambil keputusan untuk memenggal kepala skandal Sanjay ni dan gantungkan dia di
Malas pula cakap tu je lah. Okay. So si Sanjay ni pun balik rumah. Bila Sanjay ni balik rumah, dia terkejut nampak kepala skandal dia tu dah digantung. Dia pula meninggal mengejut. Maksudnya mungkin sakit jantung ke apa, kita pun tak tahu lah kan. Tapi itu salah satu cerita yang ada dekat sini. Tapi untuk cerita lain pula dekat Banglo ni, kononnya dia dah bunuh skandal si Sanjay ni. Bila Sanjay balik, dia pun gaduh-gaduh, dia bunuh pula si Sanjay. And kemudian bila dia tengok dua-dua dah mati, dia tak tahu nak buat apa, dia pun ambil keputusan untuk bunuh diri sendiri. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, depa cakap pemilik rumah ni adalah orang yang berbangsa Cina. Tak siap apa ni, tak silap aku. And aku rasa mungkin cerita yang ketiga ni dia lagi ngam kot dengan rumah ni, sebabkan ada je tim paranormal yang datang sini. Depa jumpa ada satu gambar Cina pakai baju macam baju apa, judo ke apa, lebih kurang macam tu. And ada buku-buku kitab Cina lah, macam buku Bible apa semua macam tu. So kemungkinan juga cerita yang ketiga tu lagi betul lah, lagi relate lah dengan rumah ni. Tapi cerita yang ketiga tu dia tak ada lah apa-apa yang mistik pun. Cumanya rumah ni asalnya pemilik Chinese. Lepas tu dia ada buka macam kelas judo macam tu, and dia ada buka kelas keagamaan dekat sini. Tapi disebabkan dia jatuh bankrupt ke macam mana ke, sebab itulah dia ambil keputusan untuk tinggalkan rumah ni. So itulah kisah yang berada dekat rumah ni sebenarnya. Sampai sekarang kita masih tak tahu apa yang sebenarnya jadi dekat rumah ni. Kenapa dia ditinggalkan begitu saja? Siapakah pemiliknya yang betul? Kita masih tak tahu. So aku harap hampa terhibur dengan cerita aku kali ni. And minta maaf kalau aku kecewakan hampa sebab aku tak masuk ke dalam. Macam aku cakap lah, ni semua dia buat dah atas waktu keselamatan. Alright, so jumpa lagi in the next video. Jangan lupa support aku punya video, kasih like, and aku sentiasa doakan hampa semua supaya dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah. Bye.